soleh-solehah, dan disebabkan kita tak betul-betul nak jadi soleh-solehah itulah banyak masalah berlaku sama dari segi akhlak, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Nabi dulu berniaga macam mana? Okey je. Nabi yang mana? Nabi berniaga lagi lah. Nabi berniaga yang ni contohlah, Nabi berniaga macam mana? Ni harga modal, katalah ni harga modal 1 rial. Terpulanglah tuan nak bayar berapa. Macam tu cara Nabi niaga. Dia beritahu modal berapa. Tu sebab orang suka berus niaga dengan Nabi. Jadi kalau orang nak bagi 1 rial 50 dinar ni, dapat lah RM1.50. Daripada RM1, tak apalah bagi RM1.50. Untuk RM50, alhamdulillah Nabi macam tu. Elok Nabi berniaga, amanah Nabi, tak menipu belanja, tak menipu timbangan, tak ada. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi, paling kaya sekaya-kaya. Dia ditaksirkan kekayaan dia hari ni lah, kalau dinilaikan dengan duit kita ni, lebih kurang 700 ke 800 juta kekayaan dia. Sebab semati dia tu ada lagi. Bayangkan isteri-isteri Nabi dijaga kebajikannya. Isteri Nabi setelah kewafatan Nabi, isteri Nabi ada 2 bodyguard akan ikut pergi beli barang, pergi apa, escort pergi ke mana-mana. Dia, Abdul Rahman bin Auf, bayar gaji dia. Urusan nak beli apa-apa, dia bayarkan. Keluarga yang terbabit dengan mangsa peperangan Badar. Perang Badar kan ada berapa ramai tentera, berapa ratus tentera tu. Keluarga masing-masing diberi pampasan daripada Abdul Rahman bin Auf yang mana nilainya hari ni 400,000 setiap satu keluarga. Macam mana cerita tu? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf adalah antara 10 sahabat yang dijamin syurga, tapi dia paling last sekali masuk sebab rotor banyak mana. Banyak aku nak tanya. Iya. Tuan-tuan salah minta rotor banyak. Lambat masuk syurga. Sebab aku nak tanya. Apa kau buat duit kau? Iya. Iya tuan-tuan. Tuan-tuan nak mana semua aku nak tanya. Yang lambat masuk syurga orang duit banyak. Adun pun lambat masuk syurga. Iya, kau nak tanya YB, Marin macam mana? Semua kau nak tanya. YB Esko lagi lambat. Nah, lagi lambat. Esko jawatan ketua menteri lagi lambat masuk. Lagi tinggi lagi lambat masuk. Iyo. Betul kan? Tuan-tuan ingat seronok ke? Jangan main-main. Itu sebab kita jangan minta-minta jadi ketua, tapi bila dipilih kena ambil sebagai amanah. Tu ya. Tu sebab OAB dia buat program agama, selamat sikit saja kubur. Amin. Iyo. Kan? Ini karaoke bodoh. Contoh. Sini tak ada. Jarang bona. Kayak berlaku pun aku orang bona dia buat joget lambat lepas kenduri ni. Jangan buat dia. Jangan buat dia tau. Jangan. Berio dia. Apa hal orang tua tu? Hidup nyawa. Tadi masuk-masuk pinggan nak mati warna apa? Berjoget hidup nyawa kan. Jangan. Kalau ada lagi nak masuk pertandingan kilauan emas tu, nak masuk tanding kat Kelumpur, layak nak masuk akhir, escort dengan bayi jenazah. Tengok sanggup tak pergi? Jangan pergi dah. Dan Nabi beritahu, dan Nabi cerita tentang akhlak. Apa Nabi beritahu? Nabi kata akan tiba masanya nanti umat Islam di seluruh dunia akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, pahala umat Islam tak ramai ke masa tu? Maka Nabi jawab, bahkan umat Islam sedemikian ramai sekali bilangannya, tapi tak ubah ibarat buih di lautan. Buih kena angin pecah, usik pecah. Kadang-kadang bolong usik dia dah pecah dulu. Dan dicabut perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Tuan-tuan tengoklah berita Al-Hijrah. Tuan-tuan tengoklah tu Benyamin Netanyahu. Bukan Neta dan Menate orang Kelantan kata. Benyamin Netanyahu selamba dia. Tentera kami adalah merupakan tentera yang paling bermoral ayah itu. Tentera paling bermoral dia kata. Dia buat apa peduli apa dah. Dia main-main, dia dah letakkan apa?
jadual shift tentera. Tentera Hamas dia kononnya ni ada bertugas apa semua tu, itu yang alasan dia pun tak peduli dia budak-budak. Tak ada dia peduli dah. Itu beza akhlak tentera Islam. Nah, dia saja dicari kemudian dia lepaskan peluru berpandu ke apa semua tu, dia lepas betul ke kawasan yang ramai budak dengan orang perempuan. Memang saja cari tu cakap dia tak ada takut dah, dia cakap tu macam tak ada apa dah. Tiba-tiba nak buat undi, nak mengundi, nak hantar bantuan untuk bantu tentera di Palestin. Beberapa negara Arab tarik diri dulu. Tak boleh pahala tu. Macam mana? Tu ibarat buih di lautan tu maksudnya. Kenapa jadi macam ni? Nabi jawab, kerana umat Islam pada ketika inilah dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni apa? Penyakit wahan ini cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia, takut mati. Apa tanda cinta dunia? Ada 3. Pertama, sayang kat bini, sayang kat laki kerana dunia. Sayangkan girlfriend, sayangkan pasangan lebih dari yang lain kerana dunia. Tapi kalau sayang bini, sayang suami, boleh biarlah kita salurkan, cenderungkan ke arah akhirat. Jom sayang, sama-sama pergi Masjid An-Nur, masjid bercahaya. Iya, marin memang gelap ni, sekarang dah terang, bercahaya. Tapi terasa panih kan? Terasa panih masjid ni. Rasa aircon tak cukup lah saya rasa. Saya rasa lah mungkin ada seseorang boleh bantu kita. Mudah-mudahan kita tambah bilangan aircon ni. Setuju tak? Setuju. Saya tak cakap sesiapa ni, contoh ya. Tapi bagus. 1, 2 itu pasal tahun tu remote yang tak ada ke apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tu semua lah tu rusak. Saya pula salah strategi, baju hitam lah malam ni. Cie-cie perlu. Tapi itulah 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni bayangan dalam buka aircon, bukalah pintu, sejuk sampai ke jalan kan. Orang perempuan panih tak dalam tu? Panih lah, sian ni. InsyaAllah berkat kepimpinan Adun Tabuh Naning, kita akan usaha untuk selesai. Kociknya hal lah aircon. Allah, apa kau tak cakap dengan macam tu kan? Tu semua lah kan, benda boleh selesai. Kenapa tak cakap dengan YB? Tu semua lah tu. Dah pengusi kena marah, dah tahu Samsul Leban nak datang. Macam tu lah. Alhamdulillah. Tapi saya suka datang masjid lama macam ni, dia cantik. Rekod ni saya rasa ni yang asal yang dalam ni kan, yang asal. Kapet pun tabah 6 muka sujud, insyaAllah. Jadi pertama, suami isteri bawa ke surau, bawa ke masjid, ajak mengaji, semua baik kerja-kerja agama. Bila balik, kalau itu sesi sekala lah kan, malam ni tak pergi masjid, kita semayang kat rumah, panggil anak-anak semua, semayang jemaah kat rumah. Lepas bagi salam, nanti lu jangan bangun dulu. Lepas doa dan jangan bangun dulu. Kenapa lah abah nak share sikit, dia kongsi perkongsian ilmu. Macam tu baru betul pasangan yang membawa ke syurga. Nengok drama melastik ke hatimu, bodoh kan. Drama tengok tak datang masjid, togah dan tengok drama aku 7 langsung tak pergi masjid, salah. Kemudian yang kedua, tanda gila dunia apa dia? Iaitu harta benda, sayang ke rotok, nego 24 jam. Ke pasar malam nego, contoh kan, apa tak apa, balik kan semayang tu. Aduh.
Ada sekali tu Abi saya ceramah, ada satu tempat ni, saya tak nak sebut nama mana, kalau terasa lah orang tempat tu. Lepas semayang, macam saya macam hari ni saya dah jamak kan, saya dah jamak. Lepas semayang maghrib, dah semayang maghrib, ceramah, lepas ceramah orang semayang isyak, saya tunggu kat luar. Saya takkan ambil gambar dengan orang selagi orang tak habis semayang isyak. Sebab kita kesian orang ni nak ambil gambar, tunggu dia habis semayang tu. Buat macam tu. Jadi bila orang tanya saya, ambil gambar boleh? Pergi semayang dulu. Pergi semayang dulu. Nak ambil gambar je masalah. Dia tak semayang, pergi semayang dulu. Oh, okey, semayang. Ada satu orang turun, pergi semayang dulu, kau jap kan buat ambil gambar. Alah, semayang bila boleh? Tak peranjat kan. Dia cakap macam tu, semayang bila-bila boleh. Lepas tu dia ambil buat macam mana? Dia selfie, chat dia ambil. Saya pandang lah, chat. Ingat dia masuk dalam, dia start motor balik dia. La ilaha illallah, siapa bawa tu salah. Iya, ada orang macam tu. Dia cakap macam tu. Ya, jangan sebabkan harta kadang leka dengan kedudukan. Dulu okey, pergi semayang kan, rajin dia tak waktu, dah kaya dah boleh motor besar, ride, geng-geng ride ni bagus, dia singgah-singgah masjid ada. Ni dia leka dengan bini tak pergi masjid dah. Padahal lama betul haji apa tu tak datang masjid. Dia dah ada motor besar. Nampak sebab dia motor. Semua orang tanya tu. Ya. Duit dia banyak, dah menego, dia kerja dah tak datang masjid dah. Mana? Yang seorang lama tak datang, kau tak tahu kau dia dah nikah. Kemarin dia seorang dia datang masjid. Dapat bini muda nama lengkap, dia kerja baru nak pergi masjid, kau tak pergi masjid, bini dan beranak pula, dah beranak pula sampai tu tua tu beranak. Apa yang tu? Yang ketiga, semak pangkat kuasa. Kan, sebab ada pangkat ada kuasa, langsung pula dunia semata-mata. Tu sebab kena pastikan semua channel akhirat, bawa ke akhirat. Tak salah ada harta, tapi kita uruskan berdasarkan kiblat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita fikir Allah dan Rasul. Duit tu jangan lupa sumbangkan pada jalan Allah. Nampak tak? Harta dunia sumbang pada jalan Allah. Kedudukan pangkat kita gunakan untuk bantu orang ikut amanah yang telah diberikan. Dah cinta dunia, takutlah mati. Kan dah ada harta banyak, janganlah dia mati dia tak sampai banjur. Ada pangkat besar kan, janganlah dia mati doreh nah, baru satu penggal lah. Contoh Wabi ya. Contoh, saya doa Wabi panjang umur insya-Allah, amin. Kan, iyo dapat bini janganlah mati dulu kan, dan belum puas lagi dengan bini dia. Bini dia lawa. Iyalah. Kan? Contoh nak bagi faham. Dan Nabi SAW menjawab, kan, apakah penyakit-penyakit yang pernah ada orang tanya pada Nabi, sahabat tanya, sebab Nabi kata umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat tanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu? Nabi jawab, dah hadis riwayat Hakim. Pertama, terlalu banyak bersukaria. Nak happy hidup jom kita paisnya, jom lepasnya. Saya ingat lagi makin masa saya belajar di UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka, Landu. Masa belajar kat sana, jom kita layan cucu udang Lalu Gajah, jom lepak alo. Dulu sebut dia macam tu, jom lepak ke alo. Budak hari ni UiTM Melaka sebab apa? Jom lepak kat AG. Nak muntah dah dengar. Tak ada sebut alo lah dah, AG. Dahsyat budak sekarang. Iya. Bahasa marin apa? Panhab Thailand ada lagi kau? Tak ada dah, Bangla yang naik Bobondo kan. Ada marin. Iya dulu. Zaman dulu kan, sedap betul duduk Melaka dulu. Rumah Melaka ni lawa-lawa, komen.
Rumah walaupun rumah kayu papan, bau kosih lah mana. Tu yang saya tanya dengan Datuk apa? Datuk apa nama tu? Allah, siapa CM kita dulu? Lupa lah. Datuk Rahman ni? Sulaiman tu, Sulaiman Ali kan. Datuk Sulaiman, saya tanya dia, maklum si cerita tu kan, marin orang Melaka marin, orang Portugis tu memang tiap pagi dia tengok laman orang Melaka ni, siapa yang tak sapu laman dia ditembak ya ke? Tak, lain lah cerita orang Melaka je bersih kata, tak macam tu, dia ada tukang penyapu tu, dia memang tiap pagi dia tengok. Kalau tidak ada pagi penyapu tu seorang sapu. Memang tu bersih halaman orang Melaka sampai sekarang. Kalau somak depan itu bukan orang Melaka tu. Tak orang Mano datang dah. Makhluk asing tu baru sampai Melaka. Kan? Betul, suka daripada dulu kan. Saya naik motor suka tengok laman orang Melaka ni. Lawa-lawa. Kan? Ya. Kan? Jadi apa penyakit dia? Terlalu banyak bersukaria. Kedua, terlalu mewah. Kereta 8 biji. Masuk bila nak bawa tu? Macam Yuska dah depan rumah tu. Jadi setiap pagi dia kena start enjin tu, takut rosak. Kan? Iyo, kadang-kadang apa salah kalau kereta yang banyak tu kan? Kan WB kan, kereta banyak tu. Bagilah pecamah satu kau orang ni. Tapi kalau tak ada lah contoh saja gurau. Betul kan? Kadang-kadang kita boleh terlalu banyak baju kan, baju saya baru punya sayang kat baju saya. Baju kan dulu boli sudah penuh tak muat almari tu. Jangan main-main. Baju tu akan bersorok besok marin kau boli aku banyak kau tak pakai pun. Jadi apa kita buat? Sedekah bagi kau lah, berjual. Saya ingat saya bercita-cita boleh pakai balik baju lama. Nyata cita-cita tu tinggal cita-cita. Poi pula makan sedap pula. Malam ni pun saya yakin sak lemak cili api ada saya rasa. Kalau Abang Mamat lah. Ada tak Abang Mamat? Ha? Ada tak sak lemak cili api? Ada tak? Kari kambing. Itulah. Lain kali tanya lah pecamah dia kau makan apa. Selera YB tanya tak ada. Tak ada saya okey lah boleh. Gurau YB ni kan. Tak kisah boleh. Mana-mana lah kata betul lah kan. Terlalu mewah. Kemudian mengumpul harta sebanyak mungkin. Tak tahu nak buat apa. Kumpul harta sebanyak mungkin. Ni penyakit orang dulu. Berlaku balik hari ni. Alhamdulillah saya dah beli rumah 5 biji. Syukur, senang anak saya tak payah gaduh lagi dah. Sebagai anak saya seorang satu. Ya kau tak gaduh. Mati rumah ni jual rumah tu. Dia bukan nak warna rumah tu, dia nak buat bono lain dengan duit tu. Tak ada jaminan. Bukan duit nak bimbing anak kita ni, bukan. Bukan rotor tak. Tu sebab orang dulu kata biar dia mati tak ada rotor, senang tak berabut. Ada orang tua dulu macam tu. Ada rumah pesaka ni macam ni, tak apalah, tak jaga gaduh lah, tak nak maklum, sudah esok raya kita balik sini. Contoh itu baru betul. Ini bergaduh, motor buruk tu baru mahal lah pergi kat long. Angah pun ada hak tu. Ketang sialang macam ni, long angah tak payah gaduh. Nombor plate pergi kat long. Tayar depan pergi kat angah. Lah gila kan. Kemudian penipuan dalam merebut harta benda. Sanggup menipu untuk harta benda hari ini. Tipu umrah untuk harta benda. Ambil duit orangnya. Ada satu travel tu ambil duit 30 orang punya duit, deposit 4,000, 5,000. Bayar sekarang boleh dapat diskaun. Kena tambah paling kurang 5,000 baru dapat diskaun. Yo ko, dia pun bayar. Ambil duit ni hantar orang lain pergi. Sebab duit ni hantar orang lain yang pergi. Kalau duit orang ni pula hantar orang ni yang pergi. Sudah berhutang 30 juta kan orang. Orang kampung melekek dalam pun ada yang kono tipu. Kono juga. Tu dalam media sosial tu keluar gambar Samsul Debat. Pelaburan patuh syariah dia.
Bayar 300 dapat 7,000, bayar 300 dapat 18,000. Oh, ramai masuk, pagak-pagak tipu ke orang. Saya dengan ini memberikan kenyataan pada semua secara rasmi, saya tidak terlibat dengan mana-mana pelaburan. Sekali itu dia letak muka saya, Ustaz Haryanto dengan Amin Idris, 3 orang. Mana aku nampak poster ni? Tazkirah malam Jumaat, Testro Wasis, dibuang tazkirah malam Jumaat tu, tukar pelaburan Patu Syariah. Ada yang masuk tu. Sebab 5 orang pertama dia bagi ke, dapat duit. Lepas tu, dapat duit, botol lah. Orang yang labur lagi. Masa tu mono, tipu ke orang. Ni penipuan dalam berebut harta benda. Sanggup tipu saing sebab nak keluarkan duit orang tu tanpa pengetahuan. Sanggup. Ada satu orang tiru saing bini dia. Tiru saing bini, habis kau jual duit bini Bini kemudian dia bercerai dengan bini langsung lepas tu bawa lagi duit tu. Bini nanggung hutang. Sign bagi pihak bini dia buat loan. Bini nanggung hutang. Berebut harta benda. Kemudian kelima, saling memarahi. Nak marah yang kau jual. Ada tak orang macam tu? Ada. Sikit marah. Ada. Dengki mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Ni penyakit terdahulu. Maka apakah ubatnya? Beberapa ubat dan vaksin kepada penyakit akhir zaman ini, seperti mana firman Allah SWT, dan pegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Surah Ali Imran ayat 103. Dan Rasulullah SAW pesan pada kita, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang mana kalau kamu berpegang kepadanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Tu yang malam ni baik ceramah akhlak Rasulullah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, semua umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Tahu tak enggan? Enggan. Macam lagu Fawzah Latif tu, enggan ku terima, enggan. Macam tu lah. Saya tak tahu ya tidak lirik itu, saya bantai itu gitu kan. Bayangkanlah, semua umat aku akan masuk syurga kecuali yang tak nak. Enggan tu tak nak. Ada kau yang tak nak masuk syurga? Ada, Nabi kata. Sahabat tanya heran, siapa pula yang tak nak masuk syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, siapa yang taat kepada aku, maka dia nak masuk syurga. Dan siapa yang menyalahi ajaranku, maka itulah yang tidak mahu masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari. Nampak? Tu maksud enggan. Dan firman Allah SWT, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada sekalian alam. Semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang masuk dengan aku. Bayangkanlah, eliket tu, sampaikanlah salam dekat aku nantimu di pintu syurga. Confident ni. Dia pun confident masuk syurga, nak masuk syurga. Lepas tu ada orang kita ni cakap, tak apa weh, kita umat akhir zaman macam mana teruk kena seksa dalam neraka pun akhirnya masuk syurga. Amboi ayat kau. Masuk neraka lu tak apa, lepas tu mesti masuk syurga. Macam mana dia boleh cakap macam tu? Tahu tak ada siapa sanggup masuk neraka tu. Bayangkan neraka ni digambarkan 70, bayangkan macam ni api paling panas dalam dunia. Contoh api paling panas kat Malaysia, hantarkan kita kumpulkan kat Filipina. Filipina jadi pusat kumpulkan api ni. Contoh ya tau. Jangan pergi tanya ada ke kat Filipina ni. Tak ada, ni contoh. Tak apalah meleket dalam lah sampai pusat tahun ni kita tuan rumah kumpul api. Contoh. Api paling panas dalam Malaysia kumpul sini. Api paling panas dari Filipina hantar ke sini. Pengurusi masjid akan kumpulkan. Rumah anda waktu dia kumpul api. Satu dunia punya api semua hantar ke meleket dalam. Okey ya? Faham ya? Makna api-api paling panas seluruh dunia yang ada dalam dunia ni, bayangkan
percikkan api neraka. Bukan api, percikkan. Percikkan api neraka. Percik itu sahaja 70 kali ganda lebih panas daripada himpunan api paling panas dalam dunia ni. Macam mana nak tahan? Saya cakap tu cerita tu. Bukan main lagi lagu tu. Lautan api sanggup ku renangi, minum air kopi pun bertiup, cerita warna lautan api. Gambar warna buat lagu tak apa warna kan. Macam tu lah kan. Bagi mereka yang ingkar dengan suruhan Allah, disediakan tempat siksaan neraka yang maha dahsyat, tidak terperi sakitnya. Jurang neraka berapa jauh? Jurang neraka itu terlalu curam dan kedalamannya sama seperti 70 tahun perjalanan untuk sampai ke dasarnya. Macam mana cerita tu? 70 tahun. Perkara itu turut dijelaskan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu pada satu hari kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh, bam. Kemudian dia bertanya, baginda tanya, tahukah kamu semua suara apakah itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, maksudnya itulah suara batu yang dilemparkan dalam neraka Jahanam sejak 70 tahun lalu dan sekarang baru sampai di dasarnya. Itu Nabi kata. Namun begitu, syurga juga mempunyai nikmat yang tidak terperi hebatnya seperti mereka yang soleh. Neraka ni pernah sekali malaikat Jibril turun. Dia turun jumpa dengan Nabi, muka pucat. Apa kono kau? Ni terjemahannya. Lah burak macam orang kita pula. Katakan macam orang melekek lah burak katakan. Dia kata, apa kono muka kau pucat ni? Maka malaikat Jibril jawab, aku tadi sebelum aku turun, aku terkejut melihat Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun. Daripada merah sampai jadi putih, dinyalakan lagi, disuruh nyalakan lagi selama 1000 tahun, daripada putih sampai jadi hitam. Bayangkanlah wahai Muhammad, kalau terbuka lah sedikit pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Macam mana cakap? Nak kau masuk? Tak apa, neraka setahun dua tak apa. Jangan, tak ada siapa sanggup dah. Jangan. Itu doa tu. Jangan, tak ada siapa sanggup masuk neraka tu. Penyanyi Ellie Cat dia pun yakin nak masuk syurga. Nampak? Jadi habis Nabi tanya, apalah kau takut pula? Kau kan malaikat, kau tak ada dosa, kau taat pada Allah, apa kau takut? Macam mana kami tak takut? Alangkan malaikat Azazil tu yang paling ketua sekali, paling taat, paling patuh pada Allah, akhirnya dijanjikan Allah neraka abadan-abadan. Ni kau pula aku malaikat yang biasa-biasa. Kan malaikat Azazil, dia tak nak tunduk pada Nabi Adam. Dia sombong sebab pahal pula dia perbuat pada tanah, aku daripada api, pahala aku sujud kat dia pula. Tu yang jadi sombong tu. Tu cerita ceramah yang lain. Dah 2 ceramah kena panggil dah. Ya, sikit je sebagi biar Allah tak apa tak apa, next time ya. Jadi pastikan YB bertahan untuk terus jemput saya. Macam tu. Kan, syurga pun ada nikmat yang tak terperi. Syurga tu cukup indah, penghuni je boleh bersenang-senang dengan pelbagai jenis buah-buahan. Sesungguhnya syurga terdiri daripada 100 tingkat jarak, antara 2 tingkatnya antara jarak antara langit dan bumi. Allah menyediakannya untuk orang berjihad pada jalannya. Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Kemudian bila masuk dalam syurga, dia nampak cukup indah, ada permaidani indah, ada singgah sana, makanan, buah-buahan, sungainya mengalir, boleh mandi, boleh minum. Cantik betul-betul. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan pada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir itu supaya mereka dapat memandang wajah aku. Malaikat kata, ya Allah, mana mungkin mereka boleh memandang wajahmu ya Allah, sedangkan atas dunia dulu mereka pernah derhaka kepadamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Bukakanlah tabir ini,
Kerana mereka boleh melihat kepada aku. Kerana apa? Kerana atas dunia dulu mereka pernah menangis kerana aku. Soalan bocor. Nak masuk syurga menangislah kerana Allah. Orang perempuan berhentilah menangis sobat jantan. Tak ada pedah tu, berantak dah lah. Orang perempuan nak masuk syurga senang ya. Nak masuk syurga tak? Nak, lepas ni apa lelaki nak berantak setuju ya. Boleh tak Tapi dah, sebab dogi. Tak, memang betul. Masa tu Allah Ta'ala suruh buka tabir. Sebab apa? Salah satu sebab Allah suruh buka, sebab atas dunia dia pernah menangis kerana Allah. Lepas tu malaikat buka je tabir, semua sujud. Allah Ta'ala tegur, wahai hambaku, bangkitlah. Sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Bangun. Apakah kamu tidak redha kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Semua bangun. Mana mungkin, jawab penghuni syurga ni, mana mungkin kami tidak redha kepadamu ya Allah, dengan tahap engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tak pernah ternampak ke mata, tak pernah terdengar ke telinga, dan tak pernah terdetik ke hati. Macam itulah hebatnya syurga. Ceritalah macam mana pun tak sama. Kita membayang permainan ni hebat tu, hebat macam tu lah. Singgasana hebat yang kita pernah bayang, yang kita nampak, sebenarnya tak sama tuan-tuan. Sikit pun tak sama. Menangis kerana Allah, soalan bocor. Akhirat besok bila tiba-tiba kan Nabi bawa beberapa orang yang nak masuk syurga tanpa hisap kan, tiba-tiba terdengar bunyi berdosing tu, bingit telinga ni. Bunyi apa? Bunyi ngauman api neraka. Kuat waktu bunyi. Berapa jarak 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan, pokak dah telinga. Kalau dokek mati dah oi. Maka Nabi SAW apa? Demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah padamu ya Allah, pergilah kau wahai api neraka. Nabi halau. Makin okey api. Makin Nabi halau, makin okey. Makin Nabi halau, makin okey. Akhirnya Nabi buntu. Datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau siramkanlah kepada api itu. Segelas air. Nabi ambil, Nabi jiruskan dengan segelas air, reda api tu. Apa cer? Tu saya lah cakap tu. Nabi tak sama macam tu. Macam mana boleh reda tu, macam mana? Maka pada ketika itu Jibril ditanya, wahai Jibril, apa air kau bagi kat aku ni sampai reda api neraka ni? Maka jawab Jibril, wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Digambarkan dalam bab yang sama, menangis kerana takut pada Allah. Ada seorang lelaki itu, masuklah kau ke dalam neraka. Baru nak masuk terdengar satu suara, jangan ya Allah, sesungguhnya aku saksi dia ketika hidupnya dia pernah menangis kerana-Mu ya Allah, aku saksinya. Siapa yang bersuara tu? Berkat sehelai rambut. Dia menangis tu kono ke rambut pada satu malam tu, jadi rambut tu bersuara. Malam kan menangis tak payah lagi tadah rambut tu, menangis je lah. Ni nak bagi pelambangan tubuh badan kita jadi saksi, tahu macam tu lah. Okey kan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 52 Allah Ta'ala berfirman, maksudnya pada kedua-dua syurga terdapat dua macam daripada tiap-tiap jenis, daripada tiap-tiap jenis buah-buahan yang biasa dan luar biasa. Apakah syafaat? Syafaat ni kita dapat perlindungan daripada Nabi yang mana tak dapat ke orang lain. Bila sebut syafaat, Nabi bagi ke umat dia. Tu sebab Nabi, kita perasan tak? Tengok Nabi Musa. Bila Firaun datang, apa yang Nabi Musa buat? Ya Allah, kau berikanlah bala pada ni. Tiba-tiba terbelah laut tu. Kemudian kemudian tenggelam tentera Firaun. Ingat tak? Kemudian yang lain, Nabi Nuh doa supaya apa yang dapat dekat umat dia. Nabi Lut apa jadi? Terbalik semua. Yang perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Nampak? Semua berlaku tu. Tapi Nabi kita tak pernah doa, ya Allah kau jahanamkanlah umat ni ya Allah, kau bagilah orang ni. Nabi kita tak baik macam tu. Nabi kita tak pernah doa macam tu. Ingat tak peristiwa di Taif?
Nabi kena baling batu ni, berdarah-darah ni, mencurat darah keluar pada kasut Nabi tu, sepatu Nabi tu. Masa tu datang malaikat, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan penduduk Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati semua? Nabi kata jangan. Nabi jawab apa? Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Nabi sabar, tuan-tuan. Nabi tak minta. Dan memang betul, rupanya hari ni kita pergi Makkah, Madinah, kita singgah Taif, 100% penduduk Taif hari ni Islam. Kalau Nabi setuju dengan proposal malaikat itu, memang habis, tuan-tuan. Lenyap Taif, tak ada dah atas muka bumi ni. Tu cerita Jadi cerita yang saya nak cakapkan ni maksudnya apa? Nabi tak pernah mendoakan lingkupnya umatnya, matilah dia ni, tak. Dan kuota tu yang Nabi tak minta tu, convert, bawa jadi syafaat. Macam-macam masa peristiwa Isra Mi'raj tu, termasuklah diberikan panji liwaul hamd, yang mana para Nabi dan Rasul semua bernaung di bawah panji yang sama. Tu sebab digambarkan tanpa merendahkan martabat Nabi dan Rasul yang lain. Semua merayu, ya Allah. Nabi dan Rasul-Rasul lain merayu, ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad, ya Allah, bagi kami jadi umat Muhammad, ya Allah. Tak boleh, tak dapat dah. Kau jadilah umat kau sekarang ni. Umat siapa? Kau jadi itulah. Kau tak dapat jadi umat Muhammad, kita dapat. Untung kan, tuan-tuan. Nikmat yang tak boleh nak kata apalah. Itulah nikmat yang terbaik kita ada, jadi umat Muhammad ni. Wildcard, buka-buka mata umat Muhammad. Syafaat yang lain yang anugerah kepada Nabi SAW. Tengok saya sebut senarai syafaat. Pertama, syafaat diberi pada para awliya dan salihin untuk meninggikan tingkat kedudukan mereka dalam syurga. Itu syafaat yang pertama, dapat tinggikan taraf kita dalam syurga. Kedua, syafaat menjemput orang yang masih ada saki-baki iman dalam diri mereka, walaupun sebesar gandum. Kecil sikit dia dah iman kan. Mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Ada sikit keimanan dia. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW berdoa, ya Allah, doa Nabi, umat-umatku mereka masih berada dalam neraka, tolonglah ya Allah. Dengan firman-Nya, kami sesungguhnya reda terhadap umatmu dan kami tidak akan menyakitkan hatimu. Maksudnya mereka akan dikeluarkan pada neraka. Ya Allah, ada lagi umat aku dalam neraka, ya Allah, dia ada iman sikit pada kau, ya Allah. Maka kami akan lepaskan mereka, masukkan dia ke dalam syurga. Ketiga, syafaat diberikan oleh Nabi kepada Nabi untuk bantu orang yang timbangan amal kebaikan dan kejahatannya sama boleh. Timbang-timbang amal kebaikan, keburukan sama boleh. Itu pun syafaat Nabi tolong. Kemudian syafaat diberikan pada Nabi untuk memasukkan orang tertentu dalam syurga tanpa hisab dan azab. Mereka yang sangat bernasib baik ini akan masuk dalam syurga melalui laluan khas yang telah ditentukan. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis melalui Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah mengurniakan kepadaku seramai 70,000 dalam kalangan umatku, mereka masuk syurga tanpa hisab. Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi, tidakkah Tuhan minta ditambah bilangan itu? Rasulullah, kau tak minta ke tambah bilangan itu? Rasulullah menjawab, ya, aku telah memohon tambahan, lalu Allah mengurniakan kepadaku tambahan bagi setiap seorang membawa 70,000 orang. 70,000 tadi, setiap seorang bawa lagi 70,000. Umar berkata, tidakkah Tuhan minta tambah lagi? Rasulullah menjawab, ya, aku minta lagi 70,000 tadi kali 70,000, kemudian lagi tu tambah lagi 70,000 setiap seorang, 3 layer. Kemudian, tidakkah Tuhan meminta tambah lagi? Rasulullah SAW menjawab, ya, aku telah minta tambah, tapi setakat itu sahaja yang diberi. Makna 3 layer je. Lepas tu Nabi minta lagi? Tak, setakat tu. Mudah-mudahan tuan-tuan, asbab kita dengar ceramah malam ni, bibadahkan sajid malam ni, Allah pilih kita jadi sebahagian daripada 70,000 3 layer ni, tuan-tuan dan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian syafaat dikurniakan pada Nabi untuk menyelamatkan orang yang telah melakukan dosa besar dari siksaan api neraka. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW, syafaatku untuk orang melakukan dosa besar di kalangan umatku berdasarkan daripada semua contoh-contoh ni
Tanya balik diri kita, agak-agak adakah kita masuk dalam senarai yang ada harapan diselamatkan masuk dalam syurga neraka pula. Ada tak? Cuba cek balik. Kalau rasa-rasa kita memang jauh daripada Allah, perbatulkanlah langkah kita, tuan-tuan. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Bila-bila boleh mati. Perkara-perkara yang bolehkan kita dapat syafaat Nabi. Pertama, umat Islam mesti yakin bahawa kehadiran Nabi Muhammad SAW ini membawa rahmat pada seluruh alam. Kena letak yakin Nabi bawa rahmat pada semua. Kedua, umat Islam hendaklah sedar bahawa mandat memberikan syafaat adalah kurniaan dan keizinan Allah. Ketiga, umat Islam ingin mendapatkan syafaat Nabi mestilah tidak pernah menyekutukan Allah dengan benda lain. Pernah tak menyekutukan Allah? Kita rasa kita tak menyekutukan Allah dengan lain, tapi kita tak sadar kadang-kadang kita buat. Contoh, tak ada orang lain dah boleh tolong kita, dialah sesatunya boleh tolong kita. Kadang kita sebut tu. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah-tengah mati. Macam tu. Kita tak perasan tu. Seolah ada kuasa lain yang sama macam Allah Ta'ala. Kita tak sadar tu, kita cakap tu. Kau kawan dengan dia, tak lama mati lah tu. Ya deh. Kebetulan memang yang kawan dengan dia mati semua. Kebetulan, bukan sebab dia nak uji kita ni. Dan orang yang nak mendapat syafaat Nabi SAW mestilah memperbanyakkan amalan dan selawat kepada baginda. Jadi itulah antara yang kita kena buat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Dunia yang kita kumpul ni untuk kita tinggalkan, tetapi akhirat yang kita siapkan bekal adalah untuk kita datangi. Macam-macam akhlak Nabi yang kita boleh tahu, yang kita boleh amal. Apa di antaranya? Nombor satu, Nabi rajin bagi salam. Kita bagilah salam. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam apa hukum? Sunat. Jawab salam hukum wajib. Tapi ada topik-topik yang tak wajib kita jawab salam. Pertama, orang bagi salam main-main. Assalamualaikum, tak jawab dosa, piwit, tak payah jawab. Kedua, bagi salam dekat R&R, air keruh, dekat dalam bilik air tu. Masuk dia cuman riang dah dapat masuk toilet tu. Assalamualaikum semua. Apa hal pula? Kawan tu tengah menarat dalam bilik air tu. Salam dia jawab. Tak payah jawab. Yang ketiga, salam di penghujung solat oleh tuan imam, jangan kau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam lah. Jangan. Dan begitu juga satu salam yang tidak ingin kita dengar jawapannya, iaitu salam di tanah perkuburan. Assalamualaikum ya ahli qiyam. Salam siapanya tu? Kan? Tu dah. Perbanyakkan selawat kepada Nabi. Bencilah orang yang memusuhi Nabi. Cintailah orang yang dicinta Rasulullah SAW. Ingat. Kemudian apa? Nabi tersenyum. Nabi kuat senyum. Senyum, akhlak yang senang. Senyum. Nampak suami, senyum. Abang. Kalau perlu pakai gigi dulu. Takut tak perasan bona senyum melu tak pakai gigi. Dia kata, abang. Kalau dah tidur baru simpan elok. Dia rumah betul nyimpan gigi palsu dalam cawan. Budak tu kalau golap curah air, minum lah gigi je. Banyak tu. Kan? Senyum. Pernah satu ketika seorang Arab Badui tu tarik kain ridak Nabi tu, dia buat daripada benang Najran. Kain tu kasar, benang tu kan kain apa tu jadi kasar sikit. Dia tarik tu bertanda merahnya. Bila tarik tanda tu Nabi apa? Nabi ambil lah. Nabi tak marah. Senyum je Nabi. Cuba kalau gitu, zam kau pahal kau dibaik tu kita. Langsung baik budak tu. Kan? Kemudian apa? Nabi bersyukur. Nabi pernah tu satu malam tu Nabi dah masuk dalam selimut dengan Aisyah. Suami isteri dalam selimut. Nabi kata, wahai isteriku,
Sedikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika. Oh, tu ayat Nabi tu. Nabi guna ayat itu bukan Nabi takut bini. Bolehkah izinkan aku tu bukan maksud Nabi minta izin, maksud Nabi nak beritahu izinkanlah aku pergi berjuang. Oh, macam tu lakinya kan. Nabi minta izin, izinkan aku, boleh sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika. Oh, bahasa puitis. Isteri Nabi jawab apa? Ya Rasulullah, tidaklah aku lebih suka kalau kau terus bersamaku di dalam selimut ini ya Rasulullah, tapi pergilah kau wahai Rasulullah. Oh, macam tu steady ayat. Melastik ke hatimu. Balik nanti buatlah. Wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan abang pergi makan nyapnya kedai mamak dengan kawan barang seketika. Bergambuhlah kau kan, memakak yo kan. Janganlah macam tu, jawablah macam tadi. Wahai suamiku, tidaklah aku lebih suka kau terus berada di rumah ini, tapi pergilah kau wahai suamiku, jangan lupa bungkus dua teh tarik ke tepi. Contoh macam tu lah bahasa puitis. Kemudian bila Nabi bangun, Nabi pergi solat, tiba-tiba terdengar bunyi macam bunyi air mengelagak. Orang masak mengelagak bunyi tu, rupanya bunyi Nabi. Suara Nabi sedang menangis ketika ambil wudu. Nabi solat pun Nabi nangis, menangis-nangis Nabi. Setelah bagi salam, isterinya tanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau tak ada dosa? Kau ni maksum, kau tak ada dosa, kenapa kau nangis? Maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kepada Allah yang memberikan nikmat kepadaku, kurniaan kepadaku kerana aku tidak berdosa. Menangis, dia tak ada dosa. Kita melambak dosa golak-golak ni. Cakap apa? Kan elok ada kan, macam tak ada apa-apa. Ya tuan. Bersena gurau, Nabi pun bergurau. Nabi bergurau dengan isteri Nabi. Nabi main koja-koja dengan isteri Nabi dalam rumah. Kau nak bergurau dengan isteri kat dalam rumah, jangan kat luar, nanti jiran nampak. Nabi main koja-koja. Nabi main lumur lari. Ada hari Nabi bagi isteri dia menang, ada hari Nabi menang. Walhal Nabi panglima angkatan tentera, ketua angkatan tentera, takkan Nabi kalah lumur lari dengan Aisyah. Tapi nak menunjukkan sebagai suami kena tolak ansur. Balik nanti buat main koja-koja. Yang samput tu bawa tu inhaler, bosadut. Ya, anak-anak pun dah tak ada, mana pasal-pasal pergi kelumpur, pergi syalam ni. Tengah kita lelaki bini berdua ya main koja. Awak jadi ni. Ini dah tua menyuruh. Awak jadi ni. Kawan tu pun ya, abang suruh dulu, abang menyuruh dulu ya. Okey, 1 2 tutup mata. Tiba doa bunyi cerek ni. Tutup api. Habis jejeh hari dah. Ya Allah, saya pahlap. Lepas tu lupa. Nak buat apa tadi lupa dia nak mencari lelaki. Mana poi lelaki Dan? Dia dah tua lupa. Mana pula poi orang tua ni motor dia tak sesiapa jemput dia ni. Tak ingat dia pasal menyuruh tadi tu. Akhirnya dah 2-3 hari tak balik lelaki itu. Poi lah tanya jiran-jiran, buat report polis. Polis pun datang siasat. Rupa dah 3 hari koreh dah mari tu. Totolan ubek gagat. Mati. Jangan main nyuruh, main koja-koja. Ya, iya. Nabi pun bergurau. Nampak? Nabi dengan sahabat-sahabat macam kita makan sate. Makan sate. Ingat tak kita makan sate? Kan kita kadang dah makan, lidi tu kita letak dalam pinggan kawan kita. Macam dia makan banyak. Yang pernah buat kan? Rupa zaman Nabi dah berlaku. Bila makan buah tamar, sahabat-sahabat ni, buah tamar tu, biji itu saja tu. Dan Nabi pandang tempat lain, dia letak kat pinggan Nabi. Yang sahabat ni pun letak kat pinggan Nabi. Sudah penuh biji buah tamar tu. Nabi makan, Nabi relax, Nabi senyum. Nabi nampak biji itu dah bertambah. Lepas itu sahabat tahu, ya Rasulullah, banyak kau makan ya Rasulullah. Cuba tengok biji buah kurmanya. Nabi menjawab, alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat daripada aku.
dengan biji-biji kau tolak. Pinggannya tak ada biji. Lah kono dah kita kan. Nabi bergurau tak kasar dah. Nampak? Nampak? Kemudian sedekah, perbanyakkanlah sedekah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah seseorang Islam memanjangkan umur dan mencegah daripada mati dalam keadaan teruk. Dan Allah Ta'ala menghapuskan dengan sedekah itu sifat sombong, takbur dan membanggakan diri dari pemberiannya. Kan? Dan kita selalu dengar Nabi sebut tangan di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Jadi kita buatlah tuan-tuan muslimin. Seterusnya apa? Silaturahim. Nabi suruh jaga silaturahim. Baikkanlah hubungan satu dengan yang lain. Satu-satunya bondo yang masih lagi belum makbul permintaan Nabi, iaitu kesatuan umat Islam belum nafiq gitu kan. Seperti mana bersatunya zaman Nabi dulu. Ketika zaman Nabi dulu, bayangkan 200 suku kaum boleh menandatangani perlembagaan piagam Madinah, bersetuju dengan peraturan undang-undang Islam. Macam itulah solidnya penyatuan Islam pada ketika itu. Ya, jaga hubungan satu dengan yang lain. Kemudian seterusnya, sabar. Nabi sabar, takkan kita tak boleh sabar. Nabi lalu macam mana orang tua tu maki hamun Nabi macam-macam di balunnya. Dikutuk Nabi tutang. Seorang perempuan tua buta. Sabar dah korang ngata-ngata dah ni. Nabi kata sabar, biarkan. Satu hari itu lalu, tak ada orang tua tu. Mana pergi makcik tu, padan muka Rasulullah, dia dah sakit terbaring, padan muka dia. Tak baik, Nabi kata. Nabi boleh pergi pula rumah dia suapkan makan. Setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah, apa amalan-amalan yang Rasulullah buat waktu dia hidup. Salah satu baiknya, termasuklah pergi jumpa orang tua yang buta tadi. Nabi datang suapkan makan. Sayyidina Abu Bakar pergi, dia ambil ruti, you know what I mean by ruti? Bread. Kau tak faham pula kan. Ambil roti tu, dicicah dengan air biar dia lembut. Dah lembut, disuapkan perlahan, teliti. Asah lembut Bila dah suap masuk dalam mulut orang tua tu, di luar tui tu. Orang perempuan tua buta. Mana dia orang yang selalu suapkan aku tu? Dia suap lagi lembut daripada kau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni tak ada apa-apa dengan orang tua ni. Dia dah bagi paling lembut. Nabi dengan tahap kono hamun hari-hari dengan perempuan tua buta ni, Nabi boleh suap lagi lembut daripada orang lain. Macam mana? Tu cakap tadi, tak ada yang lebih baik daripada Nabi tu. Cuba kalau kita lah diberi peluang menyuapkan makanan pada mulut orang yang makan hamun kita hari-hari, bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Agak ada gadak atau orang takak mampu kau agak lah kan, agak lah puas hati dan. Tapi Nabi tak. Nabi balaskan kebaikan. Bila menangis Sayyidina Abu Bakar itu apa? Ketahuilah sesungguhnya orang yang menyuapkan kamu lebih lembut pada aku itu telah pun wafat. Dialah Rasulullah SAW. Menangis perempuan tua buta ni, mengucap dia masuk Islam. Itu cerita dengan akhlak dapat ubah orang ni, bertukar ni. Itu sebab kalau kita buat jamuan kan, buat jamuan raya peringkat Masjid An-Nur, jemput bukan Islam tu datang. Dia pun datang. Tak apa you makan tu kat luar saya mau sampai maghrib. Kita buat sebelum maghrib 6 pukul 6 jamuan ayo tu. Sampai maghrib kamu makan bosak Tak apa you makan dulu, kita nak semayang sekejap. Yang Cina, yang India ni, yang bukan Islam ni, tunggulah. Dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar sendiri tu. Tu usik hati Dengarlah imam tadi tu, yang irama Malaysia tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh betul. Macam tu lah tadi nak tarik orang kan. Dia sampai ke hati tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Dia jumpa imam, saya mau masuk Islam. Tu syiar. Nampak tak? Nampak? Macam mana nak syiar?
Maghrib tengok drama. Macam mana? Itu masalah itu tak habis-habis. Kan? Perempuan itu kita kena sabar. Tengok Nabi sabar. Solat, jaga solat. Solat berjamaah di masjid. Masjid dah ada, kenapa tak pergi sampai masjid? Cakap. Datang. Nabi kata, sampai Nabi pernah bercita-cita, kalau ikutkan hati aku, nak je aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah ke masjid. Tapi Nabi bercita-cita, Nabi tak buat. Kalau Nabi buat jadi sunnah. Kang dah tahu kerja lain, nak imam pergi bakar rumah orang, lepas satu rumah bakar. Dah imam nak sampai dah rumah imam nak kena bakar apa lah. Kan, tapi maksud nak beritahu, Nabi bagi penekanan suruh sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah berapa kali ganda pahala pada sembahyang seorang? Semua tahu. Tak ada yang jap tak ada dah. 27 kali ganda. Tahu kan? Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayang kepada kita. Sebab apa? Pertama tadi saya sebut tadi, Nabi rindu kayak gitu. Kemudian kedua, tanda Nabi sayang, ya Allah, umat aku jangan kau bagi umur panjang-panjang ya Allah. Tu sayang kayak gitu tu. Sebab Nabi kena umat itu panjang cita-cita umat aku jangan berpanjang mana. Kita umur kita lebih kurang Nabi je. Malahan umur umat Malaysia, dekat umur orang Malaysia ni 60 tahun purata. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar baganza. Tak ada dah, tak nak rasa boleh 100 ni, tak ada macam tu je tu. Betul tak? Jadi kenapa? Pelik lah Ustaz, kalau patutnya Nabi sayang kita, biar kita umur panjang. Tak, Nabi kata apa? Sebab bila kita 60 tahun tu kita beli bajet dah. 50 dah mula dah sampai surau dah, sampai masjid. Apa lagi nak kerja? Anak-anak semua dah lapar. Datang masjid 60 tahun, datang masjid 70 tahun, datang masjid. Tak lama dah aku ni apa lagi aku nak kerja. Dia dah tahu. Cuba kalau umat kita macam umat Nabi Nuh 950 tahun. Umat Nabi Nuh umur 950 tahun. Macam rasa kalau umur kita 950 tahun kosong masjid ni. Saya silap yang buat live ni kan, dia on ni, Ustaz nanti dah habis camah tolong tekan ni, dia pun balik. Kalau kerja kerajaan 950 tahun lah, macam mana kau berapa tahun dengan pension? Ada 700 tahun ni, umat lama nak tunggu. Sekarang 60 pun tak terdaya lah. Bayangkanlah kalau 900 kan? Tu dah. Jadi tu Nabi sayang kat kita. Lagi apa tanda Nabi sayang kat kita? Ni nak cerita. Nabi kata, barang siapa yang hidup, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Hidupkan satu je. Makna Nabi pesan apa? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Puasa Isnin Khamis, sunat puasa sunat Isnin Khamis, buat. Orang yang kan kita tahu puasa sunat, kita boleh puasa sunat sebelum bulan puasa, kita boleh puasa sunat Rajab, kita boleh puasa sunat Syakban sampai 15 hari bulan saja. Betul? Lepas 15 hari bulan kita tak boleh puasa sunat lagi, melainkan orang nak puasa ganti, ataupun orang yang memang sepanjang hayat dia istiqamah tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis, orang ni boleh. Tapi tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nak buat Isnin Khamis tak dapat. Contoh orang perempuan, saya buat Isnin ni lah, hari Khamis banyak kerja sampai malam kerja. Contoh. Dah mula dia pandang saya semacam sangkut buruk tak habis-habis. Cuma saya ni cakap betul ni. Tengok budak tahfiz semua tak faham mana apa maksud dia tu. Kan tak ada lagu kau. Jadi satu lagi tanda Nabi sayang, ketika Nabi hampir wafat ni, dikatakan selepas khutbah terakhir Nabi wafat antara 6 bulan sikit lagi. Saya faham tu, cara pandang tu sikit sama. Antara 6 bulan ke 2 tahun Nabi wafat selepas khutbah terakhir.
Waktu tu Allah Ta'ala pesan kepada malaikat maut, kau nak pergi jumpa kekasih aku, kau bagi salam, pakai lawa-lawa, wangi-wangi, elok-elok pakai, kau bagi salam, kalau dia bagi kau masuk, baru kau masuk, dia tak bagi kau masuk, jangan kau masuk. Allah Ta'ala pesan ke malaikat maut. Nabi repek macam tu, kita tak repek macam tu dah. Kita tahu dah depan muka dah, sampai dah contoh tu dah. Kita tak, orang lain tak nampak, kita yang nampak. Jadi bila dah sampai malaikat maut tu, Fatimah beritahu pada ayahnya, ada seorang lelaki bagi salam. Fatimah beritahu, wahai Rasulullah, ayahandaku, ada seorang lelaki tak pernah kulihat, tegap orangnya, mukanya macam sedikit bengis, aku tak pernah melihat dia, aku tak kenal siapa dia. Maka jawab Nabi, ketahuilah wahai puteriku, itulah yang bakal menghapuskan segala kelazatan dunia, itulah yang akan mengurangkan jumlah jemaah atas muka bumi, itulah dia malaikat maut. Menangislah putrinya Fatimah kerana tahu bahawa detik untuk ayahnya semakin hampir. Maka Nabi kata, panggillah dia masuk. Bila malaikat maut masuk, Nabi terus tanya, Jibril mana? Jibril, malaikat Jibril dah menyuruh siap, tak sanggup nak tengok Nabi nak kena cabut nyawa ni, tak sanggup, sebab dia rapat dengan Nabi. Tapi bila dah tanya, Jibril mana? Jibril, dia tak nak tengok aku ke? Muncul Jibril, aku di sini wahai Muhammad, kau tak nak ke hiburkan hati aku ni? Hiburkanlah hati aku wahai Muhammad. Allah dah janjikan syurga untuk kau, syurga dah siap, dah tunggu kau. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Ada tak berita lain yang kau boleh hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, malaikat dengan bidadari sedang menghias syurga untuk kau, tengah ready ni. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Kemudian dia tanya, tak ada ke berita lain yang boleh hiburkan hati aku? Wahai Muhammad, malaikat dengan bidadari dah berbaris ni nak sambut kau pergi ke syurga ni. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu juga yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain kau nak hiburkan hati aku ni? Nabi nak dengar tentang umat dia. Maka Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah umat-umat lain boleh masuk ke dalam syurga itu. Wahai Rasulullah. Alhamdulillah, senyum Nabi. Yang dah nazak Nabi senyum. Kemudian Nabi panggil, wahai malaikat maut, dekatlah padaku, ambillah nyawa aku. Waktu cabut nyawa tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sakit, dia tak boleh cakap pun. Nabi pun sakit. Nabi kekasih Allah cabut nyawa sakit. Hingga pula kita, bila ya Allah sakitnya ya Allah, Nabi cakap, kalau sakit macam ni, macam mana umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Itu Nabi cakap. Nabi doa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umat tu kepada aku, biar aku tanggung ya Allah, tapi jangan bagi pada umat aku. Macam tu sayang Nabi kayak gitu, tuan-tuan. Itu sebab Nabi boleh sebut, tidak beriman salah seorang antara kamu sekiranya kamu tidak menyayangi aku melebihi kamu menyayangi kedua ibu bapa, anak-anak kamu dan makhluk selainnya. Kena sayang Nabi lebih. Itu sebab ada pandangan kata, kita mati besok tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 saja kesakitan tu, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk kita. Macam tu, tuan-tuan. Nak bagi rasa sayang ni kat Nabi ni. Dan kemudian digambarkan setelah mati semua dalam dunia ni, sebab nak kiamat ni semua kena cabut nyawa. Dah mati baru betul terbalik dunia ni, baru nak kiamat. Dah cabut semua makhluk ni. Okay, sekarang kau cabut manusia dah, binatang semua dah cabut nyawa, semua mati semua dah, makhluk Allah dah mati semua, tinggal malaikat. Kau cabut nyawa malaikat lah, malaikat pun dah cabut nyawa semua. Last sekali tinggal malaikat maut lagi. Sekarang siapa lagi ya Allah? Sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa dia sendiri, baru dia tu, ya Allah sakitnya. Apa ayat malaikat maut? Kalaulah aku tahu sakit ni macam ni, tentu orang yang beriman ke dunia dulu yang aku cabut nyawa, aku akan cabut lebih lembut lagi. Aku ingat dah lembut dah, tak suka lembut lagi sebab sakit ni. Macam itulah nak bagi gambaran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sayang Nabi kayak gitu. Tu sebab akhlak Nabi untuk diikuti.
Kadang-kadang kan kita agama, kita secara sembrono bercakap, senang-senang mulut tercakap, kau ni sudah-sudahlah, kau gaduh-gaduh ni apa masalah, kita kena baik. Dah masyarakat dah buat mengundi, dah pek KYB gitu, contohlah, baik-baiklah. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat, ayat dia. Apa yang kau nak gaduh-gaduh lagi? Ayat orang Melayu biasa sebut, itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Pernah dengar tak ayat tu? Siapa yang cakap macam tu, tontu Nabi kau cik hati. Sebab akhlak Nabi yang baik untuk diikuti. Tapi kita dengan sewenang-wenang cakap, itu Nabi, aku bukan Nabi, tapi ikut Nabi. Jangan. Ikutlah Nabi. Adik-adik ni pakai sorban, adik-adik ni pakai baju, jubah, dia pakai serba putih. Sebab apa? Sunnah Nabi. Pakai wangi-wangian, sunnah Nabi. Makan buah tamar, sunnah Nabi. Buat mana sunnah kita boleh buat? Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Jadi sebelum saya mengundang malapetaka dan huru-hara sebab memanjat macam saya, cukuplah tu ya? Memandangkan aircon pun tak berapa sejuk pun ada lagu gurau tuan-tuan. Samsul Debat ni kalau tak gurau tak ada lah kan. Abang Mamat pun dia tahulah, daripada dia jumpa saya kat Putrajaya marin, dia tahu dah itulah dia Samsul Debat pada marin sampai sekarang kan. Jadi minta maaf banyak tuan-tuan. So cukuplah sekadar itu. Akhlak Rasulullah ni untuk kita ikuti, untuk kita. Sebab itulah saya beritahu, Nabi sayang kat kita. Kita buat program malam ni sebab sayang kat Nabi, nak ingatkan balik cerita Nabi. Tiap-tiap tahun panggil penceramah berbeza-beza, macam-macam penceramah datanglah, tapi semuanya menjurus pada satu matlamat, kita sayang Nabi. Buat apa yang Nabi suruh, tinggalkanlah apa yang Nabi larang. Jadi tuan-tuan dan muslimin, itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawakanlah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Itu saja daripada saya. Sedikit makluman, senang maklumkan, kalau tuan-tuan ada masa nanti, kat luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan tu yang ambil, tapi untuk di Bali. Jadi jangan main sauk bawa balik kan. Itu pun beritahu. Yang pertama ada minyak wangi. Tu sunnah Nabi, minyak wangi. Tak kisahlah, boleh lah. Yang penting wangi, pilih yang terbaik. Minyak wangi SD perfume, Samsul Debat perfume, sedap banget. Boleh bawa semayang, tahan lama, standard international, RM35 sebotol. Kalau rakyat-rakyat Samsul Debat ada bau tu kan, atau bau Samsul Debat perfume tu, dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Kemudian dia ada madu, satu lagi madu kelulut. Madu kelulut ni kat luar banyak orang jual campur gula. Percaya cakap saya, banyak. Berapa persen? 25%, 30%. Saya sampai bolilah madu tu kat orang tu, pergi hantar kat test lab nak check, memang campur gula banyak. Yang madu kelulut yang Samsul Debat buat ni, insya-Allah, sebab kita curah tahu daripada sarang termasuk dalam tu budak saya yang buat. Jadi satu botol RM60, siapa beli dua 100. Kemudian ada juga apa lagi, susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham ya? Mana madu lebah, bukan madu yang berdiri tu, bukan. Susu kambing sedap, tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing melekit dalam. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijat sakit tangan, kabel-kabel. Mana dah mula semain kat kursi tu boleh amalkan, insya-Allah cepat baik. Imam Masjid Fardah Palung dah oleh tu 6 bulan semain kat kursi. Alhamdulillah boleh semain jam besok. Itu juga baik untuk orang yang enzima, kata-kata kulit alergik. Ingat ni minum, bukan mandi, minum. Baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning. Untuk budak-budak nak peso pun elok. Budak-budak belajar elok. Tapi dengan syarat beli yang original tu. Sebab dia ada campur badam dan juga buah goji untuk kebijaksanaan otak ni. Cuma satu je minta tolong, jangan bawah daripada 2 tahun. Bawah 2 tahun tu paut dia tak kuat lagi. Yang tu hari ni dia offer satu kotak 45, siapa beli 2 90. Macam samul. Beli satu 45, beli 2 80. Tak buat duit tak apa, boleh transfer, tak ada masalah. Kemudian satu lagi ada susu kambing coklat dengan kopi susu kambing. Itu baru pack 5 bulan ni kat pasaran.
Dia sadap-sadap, cuma untuk orang yang ada kencing manis tak berapa sesuai, sebab dia ada sedikit manis lah. Ya, ni bukan promote ya, lebih kurang. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, mana kurang itu pecah berkelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.